عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون قولا فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jadi insyaAllah pada malam ini kita sambung pada muka surat yang ke-17. Kita sambung kepada matan yang berikutnya. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid daraini amin. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, fa'alun lima yurid, dia maha melakukan segala apa yang dia kehendaki. Maka kata syarih, setiap perkara yang Allah kehendaki pasti berlaku dengan kehendaknya yang azali. Itu yang kita berpegang tuan-tuan. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Itu yang kita pegang. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti berlaku. Apa yang dikehendaki oleh Allah berlaku dan pasti akan berlaku. Dan wa ma lam yasha lam yakun. Dan apa yang dia tak kehendak takkan berlaku. Maknanya tuan-tuan, apa yang berlaku di alam pada hari ini semuanya berlaku di atas ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tuan-tuan yang kita pegang di dalam i'tiqad kita sebagai ahli sunnati wal jamaah. Setiap perkara berlaku disebabkan kerana apa? Kerana perbuatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ketentuan dia. Tidak yang berlaku, melainkan apa yang dia kehendak pasti terjadi. Itu yang kita baca dalam surah Yasin. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tapi sebagian orang tuan-tuan, dia salah menafsirkan ayat ini. Hanya sahaja bila Allah Ta'ala mengkehendaki akan sesuatu perkara, kun fayakun, cukuplah dia mengatakan kun. Ini salah pada segi tafsiran. Sebab apa yang Allah jadikan, apa yang Allah takdirkan berlaku di atas kudrah dia, berlaku di atas iradah dia, yang sangkut paut dengan dua sifat, kudrah dan iradah. Bukan bersangkut paut dengan sifat kalam. Kalau kita kata Allah berkehendak jadi Allah kata kun, Allah nak buat Allah kata kun, bukan. Allah melaksanakan, Allah buat ni dengan kudrah dia, dengan iradah dia. Dia nak dan dia buat. Itu iradah dan kudrah, bukan sifat kalam. Sifat kudrah ni tuan-tuan, dia memberi taksirat, memberi bekah. Itu dipanggil kudrah. Yang apa jadi pada hari ni? Cuma ayat ni tuan-tuan nak menunjukkan pada kun fayakun, maksudnya pada segi tak ada siapa dapat halang. Kalau Allah berkehendak jadi, jadilah, walaupun manusia nak halang benda tu. Itu yang kita pegang. Bukan mana Allah nak buat sesuatu maka dia kata kun, dia nak buat hak ni dia kata kun, dia nak buat hak ni dia kata kun. Bukan. Itu dia kena mengenal dengan sifat kalam. Tapi bila mana kita kata memberi bekas ataupun membuat sesuatu perkara, memberi taksir dan sebagainya, dia bergantung kepada sifat kudrah, dia juga iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah tafsir dia panggil. Sebab ada kata Allah kalau nak, Allah kata kun, bukan yang tu. Itu nak merujuk kepada cepat
tak ada halangan, tak ada siapa yang boleh menghalang bila mana Allah berkehendak. Itu yang kata kun, jadi fayakun, maka jadilah. Tu bukannya Allah kata bila mana nak buat dia kata kun, nak buat hak ni kata kun, bukan macam tu. Itu salah faham daripada ayat tersebut. Baik, maka Allah menentukan sesuatu dengan sifat iradah, yang ni panggil kehendak, yang azali, yang dinamakan ta'alluq tanjizil qadim bagi iradah. Dia dalam bab qudrah iradah ni, ataupun kita panggil sifat ma'ani, dia ada dipanggil ta'alluq. Ta'alluq ni tuan-tuan kena mengaji satu kelas khas sebab nak bagi faham sungguh. Walaupun ulama di sisi Ahlussunnah wal Jamaah al-Asy'ariyah mengatakan kita mengaji ta'alluq ni dipanggil fardu kifayah ya. Tak wajib mengaji ta'alluq tanjizil qadim, ta'alluq tanjizil hadis, tak wajib mengaji. Tapi kalau mengaji baik, elok. Sebab dia bagi kejap akidah kita. Bagi kejap. Sebab tu perbahasan ta'alluq ni tuan-tuan dia kena selalu dengar, selalu ulang kaji dan kena faham sungguh-sungguh. Sebab tu ada sebagian guru kami yang mengajar kita khusus mengajar bab ta'alluq ya. Ta'alluq. Dia ada ta'alluq tanjizil qadim, dia ada ta'alluq tanjizil hadis, macam-macam. Jadi benda-benda ni tuan-tuan nak kena perhati elok-elok. Sebab apa? Sebab kalau kita mengaji, akidah kita tu kejap. Cuma nak kata dekat sini pada kehendak Allah sejak azali. Penentuan sejak apa? Sejak azali qadim lagi. Apa yang nak terjadi esok, apa nak terjadi pada hari ni, apa nak terjadi pada minggu hadapan, semuanya telah ditentukan sejak azali lagi. Yang mana-mana makhluknya tak tahu perkara tersebut, tak tahu. Hanya dia saja yang tahu. Bila mana berlaku perbuatan tersebut pada hari ni, tu dia panggil ta'alluq tanjizil hadis, berlakulah pada hari ni. Contoh, nak berlaku kelahiran satu orang kanak laki-laki. Hari ni 23 hari bulan 23 hari bulan 2 tahun 2024. Allah menghendaki satu orang bayi yang akan dilahirkan pada jam 9 malam pada tarikh 23 hari bulan 2 2024 di Hospital Taiping. Sekian waktunya, tarikh sekian sebagainya, itu telah ditentukan bila tanjizil qadim Allah sejak azali lagi. Mana Allah tahu dan Allah berkehendak budak ni lahir pada tarikh sekian. Bila dia tentukan tu? Sejak azali lagi. Sejak azali. Mana tidak ada makhluk lagi, dia dah tentukan semua apa yang berlaku di alam. Baik, berlakulah pada tarikh 23 hari bulan 2 tahun 2024 pukul 9 malam dekat Hospital Taiping, lahirlah satu orang kanak-kanak. Maka pada berlakulah peristiwa tersebut, itu dipanggil ta'alluq tanjizil hadis, mana berlakulah kehendak Allah meluluskan kehendaknya sejak azali lagi. Maksud mana yang berlaku hari ni tuan-tuan sudah ditentukan sejak azali lagi. Iblis nak jadi kafir, Allah tahu. Nabi Adam nak turun ke dunia, Allah tahu. Semua dia tahu belaka dah. Sebab apa? Sebab itu adalah ketentuan dia. Itu dipanggil ta'alluq tanjizil qadim, mana sejak azali lagi kehendak Allah Ta'ala tersebut. Cuma berlaku pada hari itu, berlaku pada saat tersebut, maka dia panggil ta'alluq tanjizil hadis, mana yang berlakulah ketika itu yang dia kehendak. Ini kalau kita pegang ni tuan-tuan, insya-Allah kita akan sentiasa bersangka baiklah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana tak diberinya sesuatu perkara melainkan ada kebaikan. Tu bab ta'alluq itulah. Cuma kalau kita mengaji kitab macam Aqidatun Najin ke Sirajul Huda, kitab-kitab Jawi ni, Durus Samin, dia akan bahas lagi dalam. Cuma mengaji ta'alluq ni tuan-tuan, pada zaman law ni elok mengaji. Walaupun para ulama membahas berkenaan dengan fardu kifayah, tapi elok mengaji. Elok mengaji. Sebab dia nak bagi kejap akidah tu. Nak bagi kejap akidah. Macam kita mengaji sifat wahdaniyah kan. Wahdaniyah ni tuan-tuan, dia ada tam. Dia ada tam mufasil, dia ada tam muttasil. Mana wahdaniyah Allah pada zat, pada sifat, pada af'al.
Maka tiga-tiga ni tuan-tuan ulama bahas lagi, dia ada kam. Dia ada kam munfasil, dia ada kam muttasil. Itu semuanya mengaji ni fardu kifayah ya. Tapi ulama letak dalam kitab. Malah kalau tak mengaji dosa, tak berdosa. Cuma kalau mengaji dia kejap. Dia kejap. Cuma nak mengaji kam muttasil, kam munfasil ni kena selam dalam kitab Jawi atau dalam kitab-kitab Arab. Cuma perbahasan khususnya dalam ilmu akidah, termasuk dalam ilmu fardu kifayah. Betul, ilmu akidah ni bukan semua wajib ngaji dah. Dia ada fardu ain, dia ada fardu kifayah. Fiqh sama, bukan semua fiqh fardu ain, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Itu kena mengaji dengan para masyayikh yang betul-betul dalam perbahasannya berkenaan dengan ilmu akidah. Tapi kita beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka inilah yang dikatakan sebagai beriman dengan qada Allah. Allah menentukan perkara yang dikehendaki dengan kekuasaannya. Ini dinamakan qadar, iaitu ta'alluq tanjizil hadith bagi qudrah. Allah menentukan mengikut kehendaknya yang azali dengan sifat iradatnya yang azali. Sifat Allah yang mengadakan akan perbuatan itu qadim, iaitu sifat qudrah, ilmu dan juga iradah. Perkara yang dibuat oleh Allah itu baharu, seperti langit, bumi, manusia dan perbuatan manusia. Perbuatan Allah ialah menciptakan sesuatu daripada tiada kepada ada dengan kekuasaannya. Ini dipanggil fa'alul lima yurid tadi. Baik. Kemudian kata Allah Jalla wa Ala, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanlah yang menciptakan apa yang dikehendakinya, dan dia jugalah yang memilih. Sabda Nabi SAW, ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa jua yang Allah kehendaki berlaku, pasti akan berlaku. Apa jua yang Allah tidak kehendaki berlaku, pasti tidak akan berlaku. Itu matan yang fa'alul lima yurid. Baik, kemudian pergi kepada matan yang seterusnya, qadirun ala ma yasha'. Dialah yang berkuasa di atas apa barang yang dia kehendak. Maka kata syarih, kita kata syarih, wajib di atas mukallaf mengenali Allah itu qadirun ala ma yasha', yakni berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Allah berkuasa membuat apa yang dikehendakinya. Tiada sesuatu perkara pun yang Allah tidak berkuasa membuat apabila dia mengkehendaki. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah yang maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Firman Allah Taala, wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard innahu kana aliman qadira. Dan tiadalah sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah, baik di langit maupun di bumi. Sesungguhnya dia mengetahui lagi maha menguasai. Itu dua matan, fa'alul lima yurid, qadirun ala ma yasha'. Itu tadi mas sekali, mana apa yang Allah kehendak pasti berlaku, dan dia maha melakukan apa yang dia kehendak. Demikian sekali. Itu kita mengaji dalam sifat iradah dengan sifat qudrah, yang kita mengaji dalam sifat ma'ani itu. Demikian sekali lah. Iradah, qudrah, itu alat tertib lah panggil. Bukan nama iradah, nama qudrah, itu dipanggil tertib ya. Tertib nak mudah faham pada zihin, pada akal kita. Adakah sifat Allah ada mas biji itu? Tak. Baca Asma'ul Husna lah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, sampai 99. Adakah dia mas ketul-ketul tak? Itu tertib ala zihin dia panggil. Maksudnya pada nak bagi kita mudah faham. Macam wujud, qidam, baqa', mukhalaf ta'ala lil hawadis, qiyamu ta'ala bin nafsi, wadahnya, qurudah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, semua tu dia bukan main tertib-tertib lagu tu. Cuma dia nak bagi kita mudah faham, dia buat tertib. Sifat pertama wujud, sifat kedua qidam, sifat kedua baqa', macam tu. Sebab apa dia main tertib? Sebab nak bagi faham pada ni, pada akal. Tapi bagi pada sisi Allah Ta'ala dia tak macam tu. Dia bukan main seketir lagu tu, seketir, tak. Cuma pada sisi manusia, pada nak bagi faham Allah tu wujud. Bila mana wujud, maknanya permulaan Allah tu tidak ada
permulaan bagi Allah Subhanahu wa taala, dengan makna Allah tu tidak diawalnya akan sesuatu. Bila mana Allah tu tidak diawalkan akan sesuatu, mana dia tu bersifat dengan baqa, kekal. Mana huwa awwalu wal akhiru. Allah tu tidak ada permulaan. Maknanya permulaan Allah Taala sebelum tu tak ada siapa. Tak ada. Dia juga yang akhir. Yang akhir tu namanya baqa. Ada macam tertib macam tu. Wujud, qidam, baqa. Bila mana Allah tu kekal, selama-lama takkan binasa, maka dia berlainan dengan makhluk yang lain. Sebab makhluk ni temui binasa. Tu dia panggil baqa. Bila mana baqa mukhallafu ta'ala lil hawadis pula. Bila mana Allah Ta'ala bersalahan, tak sama dengan sesuatu, sudah pasti dia tak berhajat akan sesuatu. Dia memang sifat qiyamuhu ta'ala binafsih. Betul. Kalimah qiyamuhu ni tuan-tuan, dia kena terjemah bahasa moden sikit. Sebab ada saya dengar dalam satu Facebook, dia kata Asy'ariyah yang kita ngaji sifat 20 ni lah, duk kata jangan tasbih Allah dengan sesuatu, jangan tasbih Allah dengan sesuatu. Tasbih ni mana menyerupakan Allah dengan makhluk. Tapi dia kata dalam sifat 20 ada satu sifat disebut qiyamuhu ta'ala binafsih. Dia terjemahkan qiyam tu dengan mana berdiri. Berdiri memanglah qiyam tu dengan mana berdiri. Tapi tengok tak huraian ulama kepada qiyamuhu ta'ala binafsih. Adakah qiyam mana berdiri lagu tu? Tak. Kita pun tuan-tuan jangan faham lagu tu. Kalau kita faham Allah qiyamuhu ta'ala binafsih, sifat Allah dengan mana Allah berdiri, itu kita salah faham. Apa makna qiyamuhu ta'ala binafsih? Maknanya Allah Ta'ala dia tak berhajat akan sesuatu. Itu dia panggil qiyamuhu ta'ala binafsih. Tak berhajat akan segala sesuatu. Dia masuk dalam sifat apa? Dalam asma Allah dia panggil as-samad. Bukan Allah berdiri macam kita berdiri, tak. Itu dia panggil salah faham. Itu ada dalam Facebook saya tengok. Tapi kita yang ngaji sifat Asy'ariyah ni, tetap mengaji Asy'ariyah, kita pun gelak. Cuma kita gelak sebab orang macam dia tak faham. Dia kalau tak faham silakan tanya. Tanyalah. Kenapa ada tak qiyamuhu ta'ala binafsih? Ada tak dalam Quran kalimah qiyamuhu ta'ala binafsih, dalam hadis qiyamuhu ta'ala bin? Ada. Antaranya Al-Qayyum. Nama Allah antaranya Al-Qayyum. Antaranya As-Samad. Ini semua tuan-tuan Asma'ul Husna yang merujuk kepada Allah tak berhajat akan sesuatu. Bagi Al-Qayyum, As-Samad, tak berhajat akan sesuatu. Al-Imam Al-Ghazali dalam kata Al-Maqsad Al-Asna fi Asma' Al-Husna, bahas berkenaan dengan masalah ni. Sebab apa tuan-tuan? Sebab sifat 20 ni dia mai daripada intipati 99 nama Allah. Cuma kita nak orang masuk, nak bagi faham. Itu je. Sebab tu bila mana kita salah terjemah dalam kitab Jawi, dalam ulama dulu dia terjemah bil harfin. Qiyamuhu lah, qiyam tu berdiri lah. Tapi kita hanya nak terang pada orang awam, pada masyarakat kita, kena guna bahasa moden. Tak bolehlah guna bahasa-bahasa lama ni. Bukan tak boleh, boleh kalau kita mengaji kitab di pondok, di madrasah, tak apa. Tapi kalau kita mengajar akidah pada orang awam, nama-nama lama ni kena tukar. Contoh Arad, apa dia Arad, apa dia Jauhar, kita nak terjemah dalam bahasa moden ni supaya orang awam dia faham. Dia faham apa yang dipegang dalam akidah dia. Dipegang dalam akidah. Semua saya nak kata dekat sini pada qiyamuhu tadi tu. So bukan berdiri dengan mana berdiri sendiri, bukan berdiri macam kita berdiri, tak. Mana Allah tak berhajat akan sesuatu. Dia tak berhajat. Kalau dia berhajat akan sesuatu, maka dia tak layak mendapat sifat ketuhanan. Sebetul sifat Tuhan ni tuan-tuan, dia Al-Ghani, dia kaya. Kaya ni apa tuan-tuan? Tak berhajat akan sesuatu tu, kaya dia panggil. Bagaimana dia berhajat hak ni, berhajat hak ni, kita ni fakir. Betul Quran kata antumul fuqara, kalian itu adalah fuqara, fakir. Sebab apa? Berhajat kepada yang maha kaya, namanya Allah.
Ustaz saya kaya Ustaz, harta saya banyak berjuta-juta dalam bank. Itu hanya pada sudut apa dia? Pada sudut zahiriahnya macam tu. Zahir je. Dia kaya, orang panggil dia orang kaya. Tapi adakah dia kaya mana kaya hakiki? Sebab tu kata Imam Al-Ghazali, ada manusia yang dia berkongsi sifat nama macam nama Tuhan. Contoh, namanya Rahman, namanya Rahim, namanya Latif, namanya Halim, apa lagi nama-nama, nama dia Samad. Tapi adakah sama Rahim dia dengan Rahim Allah? Adakah sama Rahman dia dengan Rahman Tuhan? Tak sama. Kita berkongsi pada sudut nama, tapi bukan berkongsi pada hakikat nama tu sendiri. Hakikat nama tu milik Allah ya. Walaupun nama dia Rahim, tapi adakah Rahim dia seperti mana Rahim Allah? Tak. Boleh nama Abdul Rahim contoh, Abdul Rahman, Abdul Halim, Abdul Latif, macam-macam kita letak nama. Tapi adakah sama? Tak sama. Tak sama. Itu beza pada sudut hakikiyah, mana hakiki di sisi Allah Jalla wa'ala, dan zahiriah macam kita pegang pada hari ini. Baik, kemudian kata Allah Jalla, kemudian kata musannif rahimahullah, lahul mulku, baginya kekuasaan. Kekuasaan Allah bersifat azali. Bagi Allah itu kekuasaan yang sempurna, dan tidak ada sekutu bagi Allah pada kekuasaannya. Allah memiliki kekuasaan sebelum Allah menciptakan segala makhluk, kerana kekuasaan Allah azali dan abadi. Maknanya sebelum ada makhluk, Allah Ta'ala sudah berkuasa. Maknanya bukan bila mana ada makhluk baru Allah berkuasa. Macam sebagian Mu'tazilah, dia kata Allah ni masa belum jadi kita, dia tak tahu apa jadi. Macam Mu'tazilah, sesat lah. Sebelum apa jadi pada makhluk ni, dia tak tahu. Bila jadi baru tahu. Itu Mu'tazilah. Mu'tazilah, di mana Allah Ta'ala ni dia menafikan sifat ilmu Allah. Kita berpegang Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu, maknanya dia tahu sejak azali. Tapi Mu'tazilah kata tak, cipta makhluk dah jadi baru Tuhan tahu. Itu Mu'tazilah memang sesat lah, tetap bercanggah dengan ahli sunnatil wal jamaah. Kita tak, kita pegang Allah tahu sejak azali lagi. Apa nak jadi esok, apa nak jadi lusa, apa nak jadi hari ketiga, hari keempat, setahun Tuhan tahu, bukan kat setahun, sampai bila-bila nak jadi apa, semua dia tahu dah. Tapi Mu'tazilah kata tak, Mu'tazilah kata Allah tahu bila terjadi benda tu baru dia tahu. Kalau tak terjadi benda tu, mana dia tak tahu. Itu kita nisbahkan Allah bersifat dengan jahil. Sebab tu Mu'tazilah ni tentu ada sebagian ulama yang mengeluarkan mereka ni daripada daerah Ahlussunnah, daerah Islam. Mana tak kurang ada yang sampai mengkafirkan Mu'tazilah kerana itu isu tu. Sebab tu dalam isu-isu ni tuan-tuan, Ahlussunnah wal Jamaah dia pegang sungguh pada ilmu Allah Ta'ala sejak azali lagi, kekuasaan Allah sejak azali lagi. Mana bukan Allah ciptakan makhluk ni baru Allah berkuasa, dah itu makhluk, itu kita kan? Orang lantik kita baru kita berkuasa kan? Macam yang Muhammad lah, wakil rakyat. Sebelum jadi wakil rakyat tak ada apa pun, dah wakil rakyat baru ada power, dah ada kuasa. Macam Perdana Menteri, sebelum Perdana Menteri tak ada kuasa pun, tapi bila mana dah lantik jadi Perdana Menteri baru dia ada kuasa. Itu makhluk. Allah ada. Allah bukan macam tu. Sejak ada makhluk, belum ada makhluk lagi, dia ada berkuasa mutlak ke atas alam. Baik, seperti mana yang disebut oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Apa kata Imam Ja'far At-Tahawi? Laisa munsu khalaqal khalqa istafada ismal khaliq wala bi'ahdasil bariyyati istafada ismal bari. Bukan semenjak dia menciptakan para makhluk mengambil faedah dengan nama Khaliq. Bukan lepas dia ciptakan kita barulah dia tu dinamakan dengan nama Khaliq. Dan bukan kerana baru menjadikan makhluk mengambil faedah padanya nama Al-Bari, mana penjadi. Sebab kalau Allah tak ciptakan kita lah, tak ciptakan alam, dia Khaliq ke? Dia tetap Khaliq.
Tak ada makhluk. Adam tak ada, alam ni tak ada, langit tak ada, bumi tak ada. Adakah dia khaliq? Dia tetap khaliq. Dia tetap khaliq. Mana sebelum ada pun, selepas ada pun, dia tetap khaliq. Sehingga kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, kalaulah dunia ni hancur, tak adalah manusia atas dunia, dia tetap khaliq. Tak khaliq. Dia tetap al-bari. Tetap yang kata apa? Penjadi. Tu Allah Subhanahu wa taala. Mana sifat dia tu tuan-tuan? Dia bukan bila mana ada sebelum dan ada selepas, tak ada. Sifat Allah bersifat dengan sifat qadim. Baik. Maka Allah bersifat Maha Pencipta sebelum terciptanya sebarang makhluk. Begitu juga Allah bersifat Maha Memberi rezeki sebelum diberikan rezeki kepada mana makhluk, kerana sifat Allah azali, tidak terikat dengan kewujudan makhluk. Tu syekh kita kata, syarih kita kata apa dia? Allah bersifat dengan Maha Pencipta sebelum diciptakan makhluk. Dah adalah sifat khaliq tu pada Allah. Begitu juga Allah tu Ar-Razzaq. Sebelum dia bagi rezeki dekat mana-mana makhluk, dia sudah ada Ar-Razzaq. Sebab apa? Sebab sifat Allah tidak terikat dengan kewujudan makhluk. Kalau tak ada kita pun, Allah tetap khaliq. Tak ada kita, dia nak bagi rezeki pun, dia tetap Ar-Razzaq. Tu Allah. Maka kita peganglah sungguh-sungguh bahawasanya sifat Allah tidak terkait, tidak terikat dengan kewujudan makhluk. Betul kita katakan, kalau dunia ni lenyap sekalipun, dia tetap khaliq, dia tetap khaliq. Dia tetap Ar-Razzaq. Walaupun nisbah Al-Khaliq, Ar-Razzaq ni rujuk kepada makhluk, benda di atas dunia, Allah tu bagi rezeki kat kita. Katalah dunia ni tak ada lah, kiamat bila kiamat habis, hancur alam, dia Razzaq lah, dia tetap Ar-Razzaq. Dia Khaliq lah, dia tetap Al-Khaliq. Walaupun dunia ni hancur, dunia ni binasa dan sebagainya. Baik. Makhluk adalah mungkinat sahaja, iaitu sesuatu yang harus bagi Allah untuk mengadakan dan meniadakan. Jika ada, tidak sebarang kesan pada Allah. Jika tiada juga, tidak memberi apa-apa kesan kepada Allah. Mana wujud kita ni tak ada apa kesan pada Allah. Kalau tak ada kita pun tak ada kesan apa pada Tuhan. Tu dia panggil tadi tu. Dia panggil pada, dia panggil Al-Ghani. Dia panggil apa? Dia panggil tadi Allah tidak mengambil illah, tak mengambil asbab, tak mengambil sebab daripada penciptaan dia. Kita tak, kita ambil sebab. Kadang-kadang kita buat hak ni nak dapat manfaat, faedah. Pasal apa makan ubat? Faedah dia nak sihat. Pasal apa buat hak ni? Faedah dia ni. Allah tak buat lagu tu. Adakah Allah ciptakan makhluk supaya kita sembah kat dia? Adakah dia ciptakan makhluk untuk manusia tunduk pada dia sehingga ke akhirnya dia digelar sebagai Tuhan? Adakah dia mengambil manfaat daripada sembahyang kita, daripada ibadah kita, daripada ketaatan kita? Adakah dia ambil faedah? Sikit apa pun tak ambil. Kalaulah dalam dunia tak ada siapa sujud pada dia pun, dia tetap Tuhan. Kalau dalam dunia ni semua pakai taat dia, dia tetap Tuhan juga. Tu nak bagi tahu mana Allah tak berhajat pada makhluk. Mana kita ni tak ada apa. Cuma kita yang mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kata Imam Fudail Ibn Iyad rahimahullah, nazarah Allah itu lebih penting dalam kehidupan kita di atas dunia. Apa nazarah Allah? Pandangan Tuhan. Pandangan tu Al-Syahid Dr. Syed Ramadan Al-Buti rahimahullah dalam satu kuliah beliau di Damsyik di Syria, dia bawa kisah satu orang ulama nama Fudail Ibn Iyad. Fudail ni tuan-tuan, kalau dalam ilmu tasawuf nama dia dicatat dengan tinta emas. Satu orang ulama yang tak dibuktikan kesolehan dia, kewalian dia, kewarakan dia dan sebagainya. Ketika mana musim haji, dia tengok manusia ni laut duduk rukuk dekat padang Arafah. Dia tengok ada orang sedang berdoa, ada orang macam-macam lah. Dia menangis, menitiskan air mata. Jadi kata orang kepada wahai syekh, kenapa engkau menitiskan air mata? Menangislah. Dia kata,
walaupun sudah bertaubat di sisi Allah. Dan Fudail bin Iyad ni tuan-tuan, dia ada sejarah silam dia. Dia pun tak baik sangat mula-mula tu. Kemudian dapat hidayah daripada Allah, akhirnya kembali kepada jalan agama. Cuma satu benda yang dia risau pada, kita bertaubat tapi kita tak tahu adakah kita mendapat nazarah daripada Allah. Apa nazarah? Pandangan rahmat daripada Tuhan. Contohnya benda ni tuan-tuan, kita kena tanya diri. Kita hidup atas dunia, kita mendapat nazarah daripada manusia, pandangan daripada manusia. Orang jumpa kita, orang salam dengan kita, orang jumpa kita, orang puji kita, orang macam-macam nazarah daripada manusia. Tapi pernah tak kita terfikir satu hari, aku ni manusia dia buat macam ni, orang duk buat lagu ni, buat lagu ni, macam mana aku di sisi Allah pada nazarah Tuhan? Kadang-kadang ada orang yang dia biasa je tuan-tuan, dia bukan ustaz, dia bukan tuan guru, dia bukan syekh, dia bukan orang alim, tetapi dia mendapat nazarah Allah lebih daripada orang hak ni. Dia orang biasa, orang biasa, bukan ada pangkat, bukan ada kedudukan, dia bukan ustaz, dia bukan syekh, dia bukan mufti, dia bukan apa, tapi dia mendapat nazarah Allah, pandangan kasih sayang Allah Ta'ala. Ini tuan-tuan yang kata guru kami, kita kena selalu muhasabah. Kita rajin bangun malam tahajud ke apa ke, kita minta kepada Allah supaya Allah memandang, yang dia pandang tu dengan pandangan kasih sayang. Penting tuan-tuan, nazarah Allah cukup penting hidup atas dunia. Dengan pandangan rahmat dan kasih sayang itulah dia akan main ketenangan dalam kehidupan. Sebab tu tuan-tuan, kenapa para awliya, para wali-wali Allah, dia tak kisah dengan pandangan makhluk ke atas dia. Macam Uwais Al-Qarni rahimahullah. Uwais Al-Qarni ni tuan-tuan, afdalu minat tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Sebab Nabi SAW sebut namanya dan meminta kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali untuk berjumpa dengan Uwais. Uwais ni tuan-tuan majhul fil ard, satu orang yang tak dikenali atas dunia, siapa pun tak kenal. Dia dianggap satu orang yang orang biasa, dianggap satu orang yang tak ada nilai, dianggap macam sebahagian daripada ahli Yaman di tempatnya menganggap dia ni majnun, dia ni orang gila. Tapi Nabi SAW menasihati kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali untuk pergi jumpa Uwais. Dan benda tu berlaku di zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sempat jumpa Uwais yang Nabi kata majhul fil ard wa ma'ruf fis sama', sangat dikenali penduduk langit, jadi di kalangan para malaikat. Orang biasa tuan-tuan. Kalau kita duduk sebelah dia, duduk sebelah Uwais ni tuan-tuan, kita ni lagi hebat daripada dia lagi, handsome kita lagi, nak dibandingkan dengan dia tu. Tapi bila mana dia dapat nazarah daripada Allah Ta'ala tuan-tuan, masyhur nama dia, sehingga kan hari ni orang letak nama anak pun nama Uwais, nama cucu kita letak nama Uwais. Nama tu naik harum, sedangkan dia orang biasa. Cuma khidmat dia pada mak dia dan ketaatan dia pada Allah menyebabkan apa, dia diangkat oleh Allah Jalla wa'ala. Itu orang biasa. Begitu juga sahabat Sayyidina Bilal yang kita baru sambut Isra Mi'raj. Bukan baru sambut lah, lama dah sambut, nak masuk 15 Syaban dah. Peristiwa yang begitu menggemparkan hati manusia. Salah satunya apa tuan-tuan, Nabi mendengar derapan tapak kaki Bilal yang berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu orang Habsyi, satu orang yang berkulit hitam, satu orang tuan-tuan hamba, mana tak ada nilai pada pandangan mata manusia, tetapi bernilai pada nazarah Tuhan. Yang ni apa dia? Pandangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mahal tuan-tuan. Betul, kalau kita dapat muhasabah di mana kita di sisi Tuhan tu. Sebagai
salah satu kita muhasabah diri, sebagai salah satu kita nak menyerahkan urusan diri kita kepada Allah Jalla wa'ala dengan melihat keadaan macam tu. Ya, mungkin manusia pandang kita hebat, mungkin manusia pandang kita tinggi sebab dia melihat pada segi zahir. Oh, saya ustaz, saya tuan guru, saya syekh, saya sekian. Mungkin orang pandang. Tapi pandangan Tuhan inilah tuan-tuan yang mahal. Sebab tu para awliya rahimahullah, mereka ni tuan-tuan bila mana mendapat nazarah daripada Allah, dia dah tak pandang dah pandangan manusia. Sebab pandangan manusia ni tuan-tuan, dia sat elok, dia sat tak elok. Hari ni dia pandang kita okey, elok salam dengan kita, esok salam dengan kita pun tak nak. Kita kata pasal apa hang ni, semana elok je lepas subuh salam renyih apa semua. Mai esok ni tuan-tuan renyih kita pun tak lah, salam pun tak. Kita kata hai, apa hai dia ni? Oh, kepala angin, tak juga. Dia ikut mood dia. Kalau pakai hak tu tuan-tuan, pakai tak doa kita, dia rasa ish jahat ke aku ni, apa salah. Dia jenis lagu tu. Kan kita, kalau kita jenis ramah, kan, jenis suka apa dengan orang ni. Kalau satu orang kita tegur kawan kita, dia jawab lain, kita jadi macam tak apa nak syok. Balik rumah dia tuan-tuan, tengok duk makan pun tak lalu, duk fikir member tu dia tak renyah ni. Pasal apa dia tak senyum ke aku hari-hari okey dengan dia. Dia akan jadi macam tu. Jadi bila mana kita memandang kepada nazar Allah Subhanahu wa ta'ala, baiklah tuan-tuan, boleh kita dah tak pandanglah pandangan makhluk. Sebab pandangan makhluk macam tadi, sat okey, sat dia tak okey, sat baik, dia lain pula. Jadi pandangan Allah ni segala-galanya. Itu sebagai salah satu cara kita muhasabah pada sudut kedudukan kita pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk Allah ni banyak tuan-tuan, manusia ni banyak. Kita pun tak tahu macam mana kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian matan seterusnya, walahul ghani, dan baginya kekayaan. Apa kekayaan itu? Yakni tidak berhajat kepada segala sesuatu. Qala syarih, telah berkata ulama yang masyarakat ni, kesemuanya adalah milik Allah dan hak Allah, iaitu kaya yang mutlak. Allah tidak berhajat pada sesuatu kerana dia tidak berkekurangan, kerana dia tiada kekurangan. Serta Allah tidak berhajat pada pembantu untuk membuat sesuatu perkara. Itunya malaikat yang tolong turun apa? Hujan, tolong bagi rezeki, tolong cabut nyawa dan sebagainya itu li-izhari qudratih, bas cukup untuk menzahirkan kudrahnya sahaja, menzahirkan kekuasaannya. Malaikat-malaikat ni, kita ada malaikat Jibril, kita ada Mikail, kita ada Israfil, ada Israel, malakul maut, Munkar, Nakir, semua tu. Pasal apa? Allah sab tugas tu kat depa li-izhari qudratih, untuk menzahirkan kudrahnya, menzahirkan kekuasaannya. Sebab dia cipta malaikat ni tetap besar, dia cipta malaikat besar. Sebab tu Imam Ahmad Ibn Hanbal meriwayatkan dalam musnad beliau berkenaan dengan satu hadis, satu riwayat berkenaan dengan Nabi SAW melihat Jibril dalam rupa asal. Rupa asal, satu makhluk Allah yang sangat besar, yang sayapnya mungkin 600 lapisan. Kalau dibuka sayap kanan saja, langit dan juga timur dan juga barat ni akan tertutup. Tu besar Jibril. Ditanya kepada Jibril, adakah kamu yang paling besar? Tak, yang paling besar yang jaga arsy Allah. Mana makhluk yang Allah jadikan ni terlalu besar, namanya malaikat. Sebab apa jadi macam tu tuan-tuan? Sebab untuk menzahirkan kekuasaan Allah, dia boleh ciptakan daripada sekecil-kecil makhluk sampai sebesar-besar makhluk, namanya arsy Allah. Sebesar-besar makhluk, daripada kecil sampai besar, semuanya pada makhluk dia. Itu dipanggil li-izhari qudratih, untuk menzahirkan kudrahnya. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dia nak sat tugas, dia tak larat buat, bukan. Allah Ta'ala bukan macam tu. Baik, bagi Allah itu kekayaan. Yang terkaya bermaksud tidak berhajat kepada sesuatu.
terdapat nama Allah yang perlu dibetulkan dalam bacaan harian kita, iaitu Al-Mughni. Al-Mughni itu tidak boleh diletakkan tasydid pada ya, yang sebetulnya Al-Mughni. Ni apa ni yang syarah ni tuan-tuan, Baba Liskam, antara tuan guru kita di Fatani, beliau ni antara orang Fatani ni tuan-tuan. Dia orang kalau dalam ilmu alat lah, bahasa Arab ni tuan-tuan, nahwu, sarah, balaghah ni Saya ada masa di Jordan mengaji satu orang baba, panggil Baba Mat Fatani. Dia ni anak murid kepada Tuan Guru Haji Abdullah Lasarah. Tuan Guru Haji Abdullah Sarah ni tuan-tuan, kalau orang Patani panggil dia Sibaweh. Sibaweh. Saya adalah beberapa orang baba yang menuntut dengan Baba Allah dulu di pondok di Patani tu. Baba Allah ni kalau baca kitab, dia letak baris tu tepat. Payah nak cari orang baca kitab Arab, dia letak baris tepat payah. Nak marjih domain pun tak tahu kan. Nak kembalikan domain tu bukan tak jumpa domain. Baca mutadak khabar tak jumpa. Mana khabar? Oh pening pada. Tapi Baba Allah ni orang bagi dia gelar Sibaweh. Baba Mat Azim ngaji dengan Baba Mat Fatani tu, dia ngaji Syria. Kemudian Syria perang dia main Jordan. Tapi pun tak kenal, ada kawan saya tolong kenalkan saya ngaji dengan dia lah, nahwu apa semua tu. Dia ni tu dah kelas nahwu, kita tak bawa, duduk je ni tak boleh tidur. Kata apa Pak Ustaz tidur? Dia kata dekat pondok aku ngaji lah. Markah dia periksa 99 nahwu. Tanya kat doktor tu, kenapa tak dapat 100? Dia kata mana boleh orang Melayu kalau kau orang Arab. 99 paling tinggi dah, kalau orang Arab tak sampai markah yang tu 99. Itu orang Patani. Patani ni tuan-tuan ilmu alat cukup kalau tuan-tuan nak hantar anak ngaji, nak dapat ilmu alat tu, ini saya kata ilmu alat bercakap belum lagi sebab tu bila mana hanya orang duk cerita tentang bahasa Arab kan, bahasa Arab apa semua. Tadi saya tonton satu video satu orang ustaz, dia ni pengalaman lah, duduk dekat luar negara lama dan sebagainya. Dia cerita tentang satu orang tokoh yang kalau menulis ni tuan-tuan, kita tulis Arab ni tuan-tuan, tulis dulu. Selagi kalau salah kita delete, kalau kita type lah delete, kalau kita padam tak kena ayat. Tokoh ni tuan-tuan, timbalan Presiden Ulama, timbalan Presiden Dr. Yusuf Qaradawi, Tuan Guru Haji Abdul Hadi. Tuan Guru Haji Hadi ni tuan-tuan, bila mana isteri Dr. Yusuf Qaradawi meninggal dunia, dia bawa keluar satu kertas, dia bawa keluar pen, dia tulis dulu bahasa Arab, bukan 2-3 kalimah tak, bukan 2-3 baris, satu muka penuh itu. Sebab Tuan Guru Haji Hadi ni Allah kurniakan pada dia penguasaan bahasa Arab yang paling hebat. Kita nak tulis surat ni pun tulis kita padang Ustaz, tulis kita berdedak. Itu Allah kurnia. Ada orang tuan-tuan dia speech dia okey, cakap Arab orang cayak, tapi baca kitab terabak. Ada orang dia baca kitab okey, bila mana cakap dia tak boleh. Ini kurniaan Allah. Sebab tu jangan beza-bezakan. Walaupun baru-baru ni ada satu orang tokoh ustaz yang dikritik sebab tak boleh cakap Arab. Ustaz yang dipekritik tak boleh cakap Arab ni tuan-tuan, dia ada satu kitab yang dia karang dalam bahasa Arab. Ustaz Azhar UAI, Ustaz Azhar Idris, Ustaz Azhar Idrus. Saya UIA, Ustaz Idrus Akmal, dia UAI. Ustaz Azhar ni tuan-tuan, dia ada kitab dalam bahasa Arab. Bahasa Arab itu bukan satu kelemahan, sebab nak komunikasi ni tuan-tuan, dia kena dalam bi'ah orang Arab baru boleh dapat. Kalau sesama Melayu ni tuan-tuan, tanyalah Ustaz Izzat, duduk dengan orang Kelantan, kita orang Perak boleh cakap Kelantan, orang Kelantan duduk orang Kedah cakap Kedah, sebab bi'ah tu kita tak bentuk. Macam kita ada tu, katakanlah dekat komuniti kita ni ada orang putih, pakcik-pakcik semua boleh speaking, boleh cakap dengan dia. Sebab apa? Bi'ah, suasana tu. Tapi nak kata pada sudut bahasa Arab ni, komunikasi, pembacaan, penulisan dan istimak dengar sangat penting.
Dan tak semua orang boleh kuasai semua. Sebab tu jangan kita kata apa nama ni, Ustaz Azhar tak boleh cakap. Tak. Dia boleh cakap. Cuma biasalah tuan-tuan, macam saya pernah satu hari saya kuliah di Masjid Taman Mewah. Masjid Taman Mewah kita tu. Tengah-tengah kuliah, saya tak perasan ada satu orang Arab. Dia ni orang Syria. Dia ni ada keluarga angkat di Taman Mewah tu. Dia mai dengar kuliah sampai habis, dia pun tak faham. Kemudian saya nak habis tu dia angkat tangan. Saya ingat Pakistan. Oh, Pakistan cakap Melayu lah. Terus cakap Arab. Kita dengar-dengar terkejut lah. Sebab masa tu dah setahun dah balik daripada Jordan. Jadi kita nak cakap Arab tu, kita nak cari kalimah tu. Terkejut, memang terkejut. Tapi nak kata boleh cakap, boleh lah. Betul, Ustaz Azhar dia boleh cakap. Cuma masa tu dia terkejut, soalan tu keluar. Itu biasalah tuan-tuan. Sebab tu jangan kita kata Ustaz ni tak boleh hak ni. Dan dia boleh. Dia boleh. Tu bahasa Arab. Tu kalau tuan-tuan tanya kat saya, kami ni ngaji bahasa Arab, Ustaz ngaji apa dia? Ngaji bahasa Arab komunikasi, okey. Sebab tuan-tuan rajin pergi Mekah kan? Pergi Mekah ke apa ke, belajar Arab komunikasi tu. Nanti kalau dah boleh ni, baca pula, ngaji pula nahu ke apa ke, sekadarnya. Tapi kalau penuntut ilmu dia lama lah. Cuma tu Baba Li ni, antara ulama kita lah, Fatani yang alim dalam ilmu bahasa Arab, dia tegur sebahagian daripada kita, dia tak boleh sebut al-mughni. Ya tu dibaca dengan tasydid, tak boleh. Dia kena baca al-mughni. Ya tu tidak ditasydidkan. Baik. Terdapat nama Allah yang disebut dalam Quran sebagai al-ghani, bermaksud tidak berhajat kepada sesuatu. Bukan al-ghina yang bermaksud nyanyian, tetapi al-ghani, iaitu yang maha terkaya. Ini tuan-tuan sebahagian fawaid yang Baba Li sebut pada kita berkenaan dengan kalimah. Jadi insya-Allah tuan-tuan kita akan sambung berkenaan dengan matan yang seterusnya, wallahul izzu, baginya kekuatan. Allah Subhanahu wa taala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Subhanallahi wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.